Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yang saya kasihi Yang Berhormat Dato' Haji Mustafa Ali, yang saya kasihi Tuan Haji Imran bin Haji Abdul Rahman, Tuan Haji Saudara Saleh bin Yusuf, Tuan Haji Yunin, serta rakan-rakan teman-teman pimpinan yang lain, serta hadirin hadirat. Lebih dulu saya ucap selamat Hari Raya. Walaupun ini mungkin hari terakhir bulan Syawal ataupun bulan Syawal sudah berlalu ya. Dan tadi kita telah mendengar ucapan Dato' Haji Mustafa Ali bagi pihak PAS. Saya kira beberapa bulan yang lalu saya telah berada di pentas yang sama, di tempat yang sama. Dan pada waktu itu yang disebut oleh orang Sabah, ini kali bukan saja Sabah ya, Barisan Nasional dan UMNO insya-Allah akan ditumpangkan. Sebab untuk Barisan Nasional ditumpangkan itu begitu banyak, tetapi saya simpulkan apa yang disebut oleh Tun Mahathir sendiri. Tun Mahathir datang ke Malaysia Timur 2-3 minggu yang lepas, dan dia berpesan pada orang Sabah dan Sarawak supaya bersabar ya, bersabar terus. Walaupun syaitan, inverted comma, kata Tun Mahathir, tidak menepati janjinya, tetapi oleh kerana satu-satunya syaitan yang kita kenal itu adalah UMNO, maka kita kena bersabar ya. Jadi analogi yang digunakan oleh Tun Mahathir, bahasa kiasan, saya faham, diambil daripada pepatah Inggeris, saya faham. Tetapi dalam konteks kita orang Malaysia, persahabatan dengan syaitan itu satu perkara yang boleh dibahaskan lagi. Adakah kita perlu berkawan dengan syaitan semata-mata kerana kita kenal syaitan ini? Padahal syaitan ini telah melakukan berbagai-bagai kejahatan dan kerosakan. Dari segi janji kepada orang Sabah dan Sarawak sahaja, saya kira terlalu banyak perkara yang tidak ditunaikan. Sabah dan Sarawak menyertai Semenanjung Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu menjadi Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 kerana harapan-harapan sebagai sebuah bangsa yang merdeka untuk mendapat layanan yang saksama, keadilan yang menyeluruh, dan juga hak yang sama rata di kalangan seluruh rakyat, dan maju bersama. Tetapi selepas kita merdeka 55 tahun dan Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 63, ternyata kita telah dipinggirkan. Usahakan Sabah dan Sarawak dipinggirkan sehingga timbul perasaan anti Semenanjung. Anti Semenanjung itu bukan kerana Semenanjung yang jahat, Semenanjung yang menekan orang Sabah dan Sarawak. Kami di Kelantan pun, saya anak Kelantan, saya anti Semenanjung. Bagaimana saya tinggal di Kelantan, di Semenanjung Malaysia, tumbuh dalam jiwa saya anti Semenanjung. Yang kita anti itu bukan Semenanjungnya dalam petanya, tetapi UMNO yang menguasai Semenanjung itulah yang telah menimbulkan kebencian dalam dada dan jiwa kita. Kerana penyingkiran yang dilakukan atas nama politik. Kelantan satu bumi dengan Selangor, satu bumi dengan Terengganu, tetapi kami dipinggirkan, marginalize, discriminate, sehingga hari ini royalti petroleum kita pun tidak diagihkan. Baru buat satu jawatan kuasa yang pada hemat saya hanya sebuah Panadol yang diberikan untuk mendodoi rakyat menjelang pilihan raya, dan selepas pilihan raya dilupakan. Dalam konteks Sabah, Pakatan Rakyat telah berjanji mengkaji semula pemberian royalti petroleum. Saya nak jelaskan perspektif PAS dalam konteks ini. PAS mengambil pendirian ini bukan semata-mata kerana mendapat pancingan politik, mendapat undi sokongan orang Sabah dan Sarawak, tetapi kita mengambil konsep ini atas dasar Islam yang menyatakan selagi mana penduduk sesuatu negeri itu masih tertinggal miskin
kesusahan, menderita kepayahan, wajib bagi kutipan zakat dan cukai sesuatu wilayah itu diagihkan semula kepada negeri tersebut sehingga masalah sosioekonominya dapat kita atasi. Berasaskan konsep inilah PAS mengambil pendirian menyokong ketentuan Pakatan Rakyat 20% royalti petroleum adalah menjadi hak Sabah dan menjadi hak Sarawak dan hak Kelantan dan hak Terengganu, kerana keempat-empat negeri pengeluar petroleum negara ini masih dibelenggu oleh kemiskinan, masih dibelenggu oleh kemiskinan, miskin yang sangat teruk. Pada waktu pemimpin kita, Masya Allah, Tun Dr. Mahathir sendiri anaknya mempunyai saham di Magwal 2 bilion Amerika, syarikat pengeluar Arab di Filipina, 2 bilion Amerika saham anak Tun Dr. Mahathir. Tetapi rakyat Mahathir di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Terengganu masih lagi berada dibelenggu oleh kemiskinan. Bagaimana kita merombak semua ini? Bagaimana kita nak merdeka kali yang kedua? Bagaimana kita mendapatkan kebulatan suara referendum bagi kali yang seterusnya untuk generasi yang kita akan wariskan pada kemudian hari? Persepakatan, seperti kata Datuk Mustafa ini, bersepakat, bersepadu, bersatu hati, bersatu perasaan dan jiwa, dan kita ketepikan perkara-perkara yang lain, dan kita menerima semua elemen dan unsur kekuatan dalam negara kita daripada Perlis sampai ke Sabah untuk tujuan kemerdekaan kali yang kedua pada PRU yang ke-13 yang akan datang. Ini semangat yang kita ada pada hari ini. Tanyalah rakyat di mana sekalipun, siapakah mereka? Kalau mereka sedar, mereka akan berkata, ayuh kita merdeka untuk kali yang kedua. Dan Pakatan Rakyat menerajui ombak dan arus ini dengan cara kita menggabungkan kekuatan-kekuatan ini. Dan Alhamdulillah Datuk Lajim, Saudara Wilfred bersetuju bersekali duduk satu pantas dengan kita. Dan kita Pakatan Rakyat dalam kes Sabah dan Sarawak, kerana kedudukan Sabah yang istimewa, kedudukan Sarawak yang istimewa, mereka menyertai kita dengan satu hasrat, dan hasrat itu terbengkalai di tengah jalan. Kita kena betulkan semula, kita kena nyalakan semula obor semangat kemerdekaan itu. Dan malam besok kita akan laksanakan apa yang kita panggil deklarasi kucing untuk Sabah dan Sarawak. Deklarasi kucing bukan satu deklarasi unilateral, satu hala Pakatan Rakyat membuat deklarasi, bukan. Deklarasi kucing adalah kita olah daripada apa yang dicetuskan oleh rakyat Sabah dan Sarawak, yang menyatakan permasalahan mereka dalam semua segi, dari segi tanah adat, dari segi kemiskinan, dari segi peluang untuk menguruskan negeri mereka, dari segi cabotage policy, dari segi policy-policy yang lain. Kita gabungkan ini, kita letakkan dia dalam satu deklarasi berkucing yang akan dibacakan pada malam besok. Bermula di Sabah pada malam ini, kita melaksanakan satu sambutan Malaysia, satu sambutan Hari Malaysia bersama, yang akan insya-Allah menjadi titik perubahan. Saya yakin kita boleh berubah. Jangan terkejut, jangan terkejut kalau Ketua Menteri Sabah yang baru bukan lagi Musa Aman, dan bukan juga Datuk Syafiq Afdal yang masih dikira anak dengan Datuk Lajim itu. Syafiq Afdal bila disebut Datuk Lajim, saya naik satu pesawat dengan dia 3-4 hari yang lepas. Bila saya sebutkan nama Datuk Lajim, diam terus. Maknanya dari segi standing, Datuk Syafiq Afdal itu masih anak kepada Datuk Lajim. Jangan terkejut kalau Perdana Menteri baru Malaysia adalah bukan lagi Datuk Najib. Tetapi jangan lebih terkejut lagi kalau Perdana Menteri itu bukan daripada UMNO, Malaysia akan menjadi lebih maju. Saya dalilkan dengan Mesir. Dulu orang sangat takut memilih satu pemimpin yang ada hubungan dengan Ikhwan Muslim, kerana dianggap Ikhwan itu Islamnya menekan orang lain, mengenepikan orang lain hanya untuk kumpulan mereka semata-mata.
Kerana itu mereka bergayut dengan Husni Mubarak 30 tahun. Husni Mubarak mentadbir Mesir, dan Mesir bagi orang Mesir adalah ibu dunia, ummud dunia. Pada pendapat orang Mesir, tamadun manusia bermula daripada Sungai Nil. Negara lain semua ini adalah datang kemudian daripada ibu dunia. Tetapi ibu dunia, kata orang Mesir, bagaimana Mesir sebagai ibu dunia? Kereta apinya saja, kereta api yang masih sangat macam kereta api Tanah Melayu lah kalau di Semenanjung, ya. Saya pun segan bila disebut kereta api Tanah Melayu, kereta api yang sangat uzur, gerabaknya, landasannya, injinnya. Tetapi Paris, London, Shanghai, Japan, negara Eropah yang lain, kereta api laju mereka begitu canggih. Kereta api Mesir begitu mundur. Mursi menjadi presiden tak sampai 3 bulan. Lawatan Mursi ke China 2 minggu yang lalu, saudara lihat laporan dalam surat khabar. Lawatan Mursi ke China, Mursi sebagai presiden Mesir yang baru mendapat 5 perkara. Satu ialah kereta api laju yang akan dibina oleh China daripada Kahirah ke Alexandria, menggantikan kereta api lama Mesir. Jadi kita katakan Mursi yang dulu sangat ditakuti oleh orang Mesir kerana kaitannya dengan ikhwan muslimin, pada hari ini Mesir akan mempunyai jalinan kereta api laju tak sampai 3-4 bulan Mursi menjadi presiden Mesir. Itu hanya satu contoh. Itu dalam konteks Mesir. Dalam konteks negara kita Malaysia, kalau kita memilih apa yang disebut oleh Tun Dr. Mahathir, syaitan yang dikenali, tetapi ia adalah syaitan yang juga tidak menepati janji, yang telah mengkhianati rakyat, yang korup, yang hidupnya adalah atas rasuah, yang mengaup kekayaan untuk diri mereka, yang tidak mempedulikan nasib orang terbanyak. Kalau syaitan yang dikenali ini, yang jahat ini, disuruh oleh Tun Dr. Mahathir kita bersabar, saya kira rakyat Sabah dan Sarawak tak perlu ikut nasihat ini. Kita bersabar dengan cara yang lain. Kita bersabar dengan membuat satu perubahan, dan kita cuba satu penggal. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Malaysia seluruhnya, kita bina sebuah kerajaan yang baru, yang penyertaannya adalah menyeluruh. Semua pihak ada perwakilan di dalam perubahan ini. Kita lihat bagaimana apa yang kita boleh bina dengan perubahan yang kita lakukan nanti. Tinggal lagi orang kata di Sabah ini kerajaannya boleh berubah. Parlimennya insya-Allah dapat 13. Di Sarawak parlimennya insya-Allah paling kurang 7 atau paling selesa 10. Bermakna kalau kita dapat di Semenanjung 95, kita boleh melakukan perubahan itu. Jadi ini yang disebut oleh Datuk Mustafa tadi. Perdana Menteri Datuk Najib, dia teragak-agak nak buat pilihan raya. Buat sekarang kalah, dia jadi ketua pembangkang. Dan ingat-ingat, kalau ada siapa buat salah, kalau dalam konteks Mesir, tempat Husni Mubarak itu kalau di tempat kita ini di Kajang, ya, tempat yang Datuk Seri Anwar pernah duduk, ya. Tetapi yang lebih penting ialah bila UMNO takut, kita bimbang dia membuat persiapan-persiapan yang lain, ya, persiapan-persiapan yang lain. Teman-teman saya di Jabatan Perdana Menteri telah membisikkan mereka membuat option yang kedua, kalah tetapi tak nak berundur. Seperti kata Najib, kita akan mempertahankan Putrajaya sampai kepada titisan yang terakhir. Dan ini telah dimulai. Bas Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan kita, langkah-langkah aksi yang kasar, pertarungan bergasak telah dimulakan. Dan ini ciri-ciri yang menunjukkan UMNO sudah kehilangan keyakinan terhadap proses biasa demokrasi. Mereka telah memilih untuk melaksanakan satu gasakan, satu kekasaran,
Jadi saya menyebut ini sebagai satu peringatan. Kalau kita nak buat perubahan, suara kita mesti kuat, suara kita mesti nyaring. Kita tak nak Pakatan Rakyat menang 115 kerusi, UMNO 105 kerusi. Pergasakan boleh berlaku. Kita nak Pakatan Rakyat mendengar suara rakyat negara kita, mendengar suara yang lebih nyaring. Kalau kita menang 130 kerusi, UMNO tidak ada pilihan. Datuk Najib mesti berunding. Kalau menang sama banyak, itu peluang UMNO mengasap, menggunakan saluran lain dalam negara kita. Jadi kita nak Sabah dan Sarawak lebih kuat. Sarawak kita bukan nak 10 ya, kita kena lebih daripada 10. Sabah kita kena lebih daripada 13. Macam mana Tuan Haji boleh laksanakan? Tuan Haji Zainal ada di sini, rakan-rakan kita DEP baik, PKR baik, PAS baik. Saya setuju dengan Datuk Mustafa Ali. Rakan-rakan yang lain kena lebih akomodatif, lebih akomodatif. Dalam kes Mesir, Mursi berjaya dipilih kerana dia pernah menjadi pengerusi bagi satu front kebebasan bersama. Front kebebasan bersama mengumpulkan 60 gabungan parti-parti yang berlainan ideologi, proksi-proksi yang berbeza-beza. Tetapi kerana kekuatan Mursi menyatukan semua unsur ini, kita boleh membuat perubahan. Yang paling penting pada kita hari ini, agenda utama kita, top of the agenda adalah perubahan politik dalam negara kita. Yang lain kita boleh renung dan timbangkan untuk mencapai perubahan ini. Kalau kita tak berubah, negara kita akan meranap, bankrupt, hancur, rosak, binasa. Rakyat jelata akan sentiasa diperas, dan pihak yang telah kehilangan akhlak dan moral itu akan menyerapkan agenda yang merosakkan negara kita. Saya kira mesej kita pada kali ini dalam himpunan Hari Malaysia Sabah dan Sarawak ialah untuk membuat perubahan dengan satu hati dan satu jiwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.